Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian? Sebelum kita memulakan kelas pembelajaran kita pagi-pagi ini, marilah kita sama-sama menadah tangan untuk membaca doa supaya kelas kita lebih diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okay, mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi dapat melapangkan dada kita supaya dapat mudah dan memahami segala pelajaran yang kita akan pelajari pada pagi ini. Murid-murid, hari ini hari Jumaat 26 hari bulan Februari 2021. Kita akan teruskan pembelajaran kita Pendidikan Islam tahun 6, bidang sirah, pelajaran ke-14 yang bertajuk Perjanjian Hudaibiyah. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 135 sebagai rujukan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi ini. Murid-murid, minggu lepas kita telah pun mempelajari tentang latar belakang bagaimana berlakunya peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Hari ini sebagai satu ulang kaji semula sebelum kita meneruskan tajuk yang terbaru pada minggu ini. Bukan terbaru pun, tajuk kecil dan baru, memanjangkan untuk kita meneruskan lagi penerangan tentang peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Ustaz akan ulang balik kisah tu, bagi flashback balik ini kita punya pelajaran pada minggu lepas secara secara laju saja untuk ingat balik, freshkan balik kita punya pembelajaran pada minggu lepas. Okey, murid-murid, perjanjian Hudaibiyah ialah berlaku pada suatu hari di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan, bila dia mendapat mimpi ini, dia menceritakan cerita tersebut kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan menunaikan umrah, berangkat ke Mekah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Tak ulang balik, pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Mereka pengikut Nabi, baginda Rasulullah yang mengikut umrah tersebut ialah seramai 1,400 orang. Apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslim berihram umrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat berita bahawa orang musyrikin Mekah Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu baginda memilih jalan jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku di celah-celah bukit. Bayangkanlah, jalan yang jarang dilalui. Kita bukan jalan tu jarang dilalui pun kita susah, silap sesat kan. Tapi Nabi buat azam dia yang kuat untuk buat umrah. Mereka tempuh juga perjalanan itu. Tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Saniyatul Mirar berhampiran dengan Hudaibiyah. Apabila unta baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Di sini baginda dikunjungi oleh Budai bin Warqa' Al-Khuza'i yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah.
Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah, tiada yang selainnya. Kemudian musyrikin Quraisy menghantar lagi beberapa orang untuk utusan lagi. Untuk antaranya ialah Urwah bin Mas'ud. Tak ulang lagi, Urwah bin Mas'ud. Untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Mekah. Urwah ni adalah utusan orang musyrikin Mekah, meyakinkan orang musyrikin Quraisy sendiri. Tujuan mengatakan bahawa tujuan baginda Rasulullah ke Mekah hanyalah semata-mata untuk menunaikan umrah. Dikuatkan lagi kemudiannya, Rasulullah telah pun mengutuskan Sayyidina Osman bin Affan untuk berunding dengan orang musyrikin Quraisy, tetapi beliau telah ditahan. Utusan yang diutuskan oleh baginda telah ditahan. Lalu tersebarlah berita bahawa beliau dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda pun mengajak semua kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Kita pergi cara baik, tetapi utusan yang kita ini ditahan pula. Itu yang buat Nabi mengajak tu orang muslim membuat untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian, dan berlakulah itu ikrar taat setia. Buat ikrar taat setia untuk jaga hak dan kesucian Islam yang dinamakan Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan, nama ikrar itu ikrar Bai'atul Ridwan. Ikrar ini telah berlaku di bawah sepohon kayu, bukan dalam dewan atau pejabat yang dengan sejuk dengan aircon, tetapi di bawah sepohon kayu sahaja. Selepas itu kaum muslim mendapat berita bahawa Sayyidina Osman sebenarnya tidak dibunuh. Apabila tersebarnya berita tentang Bai'atul Ridwan, orang musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Tengok, takut juga dia dengan orang muslim. Oleh kerana itu, Suhaib bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Persoalannya, kenapa Nabi beria nak meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka? Kerana isi perjanjian ini dilihat oleh para sahabat adalah berat sebelah. Jadi untuk meyakinkan para pengikutnya, Nabi menyatakan bahawa perjanjian ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan mempersia. Maknanya perjanjian ini adalah suatu perjanjian yang baik, walaupun dilihat dari mata kasar, dari mata kita, dari pandangan kita orang biasa ni mengatakan bahawa perjanjian itu berat sebelah, yang menyebabkan banyak hati yang berduka cita. Kemudian baginda memerintahkan kaum muslim, lepas perjanjian itu baginda Rasulullah memerintahkan kaum muslim bertahallur dengan menyembelih haiwan ternakan yang mereka bawa tadi. Mereka dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasad mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy, hanya berdiam diri. Bantah pun tidak, melawan pun tidak, tetapi hanya berdiam diri kerana rasa kecewa mereka. Akhirnya isteri baginda Rasul yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Jadi isteri Rasul suruh, "Ya Rasulullah, kamu buatlah dulu. Ini barulah pengikut-pengikut kamu akan ikut kamu." Maka apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Bila pengikut tadi yang dalam kaum tadi melihat Rasulullah buat, maka semua mereka kerana ketaatannya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan sifat orang muslim yang taat pada pemimpin, maka mereka pun mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan bersama bertahallul melakukan seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini dia kakaknya, kita nak melihat bahawa taatnya walaupun dalam keadaan serba tidak puas hati, tetapi kerana taatnya kepada pemimpin yang iaitu baginda Rasulullah SAW, maka
pengikut turut sama bertahalul sebagai apa, menunjukkan ketaatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita dah tahu secara secara ringkas peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Mari kita melihat dan mengkaji apa dia isi perjanjian Hudaibiyah ni dan apa kesannya. Apa kebaikan daripada kesan kebaikannya daripada perjanjian Hudaibiyah. Okey. Isi perjanjian Hudaibiyah ini ada lima. Ada lima isi perjanjian Hudaibiyah. Kita tengok isi perjanjian yang pertama. Isi perjanjian yang pertama menyatakan bahawa gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan senjata selama 10 tahun. Maknanya tidak boleh berlaku pertumpahan darah selama 10 tahun. Namun memang 10 tahun tak ada berlaku apa-apa. Apa kesannya kepada perjanjian ini? Pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyelamaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Maknanya bila tidak berlaku pertumpahan darah kerana gencatan senjata selama 10 tahun, sebagai mentaati perjanjian ini, orang musyrikin tidak. Sekarang ni orang musyrikin yang sebabkan Nabi berhijrah dulu, kerana orang musyrikin ni menyerah sebab Nabi diperintahkan Allah berhijrah, biar bertenang dulu. Sekarang dah ada perjanjian, dah bertenang dah. Jadi secara tidak langsung dakwah Rasulullah dapat disebarkan tanpa sebarang halangan. Nampak tak? Kesan daripada isi perjanjian yang pertama. Isi perjanjian yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Ini yang buatkan tadi pengikut-pengikut Rasulullah kecewa. Kerana tidak dapat masuk buat umrah di kota Mekah tu. Sedangkan mereka jauh daripada Madinah datang berazam nak buat lakukan umrah, nak masuk kota Mekah melakukan umrah. Tetapi sebabkan perjanjian ini mereka tidak dapat menunaikan pada tahun itu. Tetapi pada tahun hadapan dibenarkan datang kembali untuk menunaikan umrah. Apa kesan dia? Kesannya keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Mana orang sebab tahun ini tak dapat, tahun depan dia berazam. Mereka mesti masuk ke dalam kota Mekah untuk mesti kembali ke Mekah untuk menunaikan umrah. Jadi keazaman orang Islam semakin kuat. Ketiga, isi perjanjian yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Inilah kesempatan yang paling baik. Apa kesannya? Kesan daripada perjanjian yang ketiga ini, Nabi mengambil peluang ini menjalankan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Nabi hantar utusan berdakwah tentang Islam. Alhamdulillah, banyak tempat yang Nabi hantar surat yang diterima baik kedatangan Islam ni. Yang keempat, isi perjanjian yang keempat, Ustaz akan baca sekali dengan isi perjanjian yang kelima kerana kedua-duanya saling kait-mengait. Isi yang keempat ialah orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kebenaran wali. Maknanya tak penjaga dia. Walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Contohnya, orang Islam Pajajaran. Orang Pajajaran ni, katalah orang Pajajaran ni orang musyrikin. Contoh ni bukan betul-betul. Ni contoh saya nak tunjuk. Pergi ke kampung Melayu Subang. Contoh kampung Melayu Subang ni negara di bawah pemerintah Islam. Dia pergi nak masuk Islam, tetapi orang Islam kena pulang kembali kepada orang Pajajaran sebabnya tiada wali. Sebab dia tak boleh terima kan. Okey, yang kelima, isi yang kelima yang terakhir, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad yang datang kepada pihak Quraisy, maka tidak akan dipulangkan balik. Contohnya orang kampung Melayu Subang pula pergi ke kampung Pajajaran tadi, nak balik kembali agama. Orang itu tak perlu dipulangkan kembali kepada kampung Melayu Subang. Buat apa pun nak pulang. Dan dia sendiri yang nak keluar daripada agama Islam, biarlah kan. Tetapi yang buat ini tu nampak yang berat sebelah tu, bila datang kepada orang Islam kena pulang, bila hantar ke orang musyrik tak boleh kena pulang. Itu nampak berat sebelah ni. Tetapi kesannya adalah apa kesan dia? Kesannya peluang menyebarkan. Kesan yang pertama daripada itu, yang pertama, peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Dapatlah kita bermuamalah dengan orang bukan Islam di Mekah.
Yang kedua, semakin ramai penduduk Mekah yang memeluk Islam. Nampak? Kita boleh sebarkan agama Islam. Kita nampak betapa Islam berkembang selepas perjanjian Hudaibiyah ni. Walaupun ada di kalangan orang musyrikin Mekah yang nak meluk Islam datang ke Madinah, tapi tapi Rasulullah tak boleh menerima. Rasulullah suruh dia pulang, tapi terpulang pada mereka. Tapi ada juga yang daripada guru ustaz dulu cakap, ada yang tak balik ke Mekah tapi duduk di tengah padang pasir tu, duduk jadi lanun sebab takut. Dia tak nak balik ke Mekah, dia tak nak memeluk agama orang musyrikin, dia nak memeluk agama Islam. Tapi orang Islam tak boleh buat apa-apa. Orang Islam tak ambil, tapi orang Islam juga tak pulang ke Mekah. Pergilah kamu mana kau nak pergi ke dia. Macam tu. Asalkan kamu terpulang pada diri kamu. Kamu buat keputusan sendiri. Macam tu. Jadi orang musyrik Mekah tak boleh salahkan Rasulullah. Jadi tidak langsung orang Islam dapatlah bermuamalah dengan orang bukan Islam di Mekah. Okey. Itu isi-isi perjanjian dan kesan-kesannya. Kesan baik yang kita perolehi daripada perjanjian Hudaibiyah. Okey murid-murid. Mari kita melihat kepada iktibar dan hikmah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Iktibar dan hikmah daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini kita bagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin. Hikmah yang kita boleh ambil iktibar daripada peristiwa ini sebagai seorang pemimpin. Apa yang kita boleh ambil? Pertama, jadilah seorang pemimpin yang bijak merancang dan mengatur strategi. Tengok bagaimana Rasulullah bijak merancang dan mengatur strategi kan. Kita tengok daripada awal, walaupun orang tak terima, tapi dia tetap menerima perjanjian kerana itu ada perintah Allah. Yang kedua, mengatasi masalah dengan tenang dan rasional. Nabi bila menghadapi masalah, Nabi tidak kelam kabut, dia tenang saja. Walau dia nak bagi dalam keadaan berduka cita, pengikut berduka cita. Bagaimana Nabi nak tarik balik hati-hati pengikutnya yang berduka cita, Nabi buat dulu. Tengok, tenang je Nabi. Nabi tidak menengkin pengikut dia, marah ke apa tak, tapi Nabi buat dengan tenang. Nabi buat dulu supaya pengikut-pengikutnya ikut. Yang ketiga, bijak membuat sesuatu keputusan. Sebagai seorang pemimpin, kita kena bijak buat keputusan. Begitu bila kita menjadi ketua dalam sesuatu keputusan, kita kena bijak membuat keputusan. Okey, hikmah pula yang itu sebab kalau kita sebagai seorang pemimpin, kita tengok pula pembagian yang kedua. Tadi Ustaz dah kata 3, kita baru 1 sebagai seorang pemimpin. Sekarang kita tengok yang kedua. Apabila kita sebagai seorang yang dipimpin, apa hikmah yang kita boleh ambil daripada perjanjian Hudaibiyah? Yang pertama, taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Tapi Nabi tanda tangan je. Adakah kita melanggar syarak juga kita masuk juga ke dalam kita langgar perintah perjanjian tu? Tak. Tapi kerana kita taat pada pemimpin, kita taat pada perintah Allah, maka kita tidak melanggar syariat. Kita terima, kita taat pada pemimpin. Pemimpin tu pun bukannya kita melanggar syariat pun. Kan? Jadi kita tengok bagaimana taatnya kepada pemimpin selagi tidak melanggar. Rasulullah bertahan dulu. Tapi bila mereka melihat Rasulullah, taatnya kepada Rasulullah dan mengikut perbuatannya Rasulullah suruh dan apa yang diperintah Rasulullah dengan hati, walaupun hati mereka sedih, dan tetap taat pada pemimpin. Itu menunjukkan ketaatan pada pemimpin. Itu penting dalam satu kepimpinan. Yang kedua, kita sebagai seorang yang dipimpin, kenalah berganding bahu dan menyokong pemimpin. Walaupun kita nampak macam berat sebelah, tapi pemimpin kita tahu apa yang baik untuk orang yang dipimpinnya. Tetapi sebagai kita seorang yang dipimpin, perlulah memberi sokongan. Sebagai seorang Perdana Menteri, kalau Perdana Menteri, contohnya di politik di Malaysia ni, kita ada Perdana Menteri, tapi Perdana Menteri ini tidak diterima oleh menteri-menteri yang ada. Apa akan jadi? Maka akan robohlah sebuah kerajaan. Nampak? Itu pentingnya kita sebagai orang yang dipimpin menyangkut orang yang kita pimpin. Okey, yang ketiga, mengamalkan toleransi. Kita sebagai seorang yang dipimpin kena juga bertoleransi dengan pemimpin kita. Kena bersangka baik dengan pemimpin kita. Kena ada tolak ansur dengan pemimpin kita, walaupun keputusan pemimpin kita kadang-kadang tidak menyenangkan hati kita. Tetapi mereka tahu apa yang mereka buat. Okey.
Pembahagian ketiga, apa hikmah yang kita boleh ambil ialah, yang ketiga ialah sebagai seorang Muslim. Apa hikmah yang kita boleh ambil sekiranya kita seorang Muslim? Yang pertama, mentaati perintah Allah dan Rasul. Kita sebagai seorang Muslim kena mentaati perintah Allah dan Rasul. Tadi baginda dah cakap dah bahawa perjanjian yang berlaku pada hari ini, pada perjanjian Hudaibiyah itu adalah atas perintah Allah. Jadi kita kena taat pada perintah Allah. Dan yang buat perjanjian itu adalah Rasulullah. Takkanlah Rasulullah nak mengkhianati pengikutnya. Jadi kita sebagai seorang Muslim kita kenali kita punya Rasul kita, maka taatlah pada Rasul. Orang yang mentaati Rasul adalah juga mentaati Allah, kerana Rasul menyampaikan perintah Allah. Yang kedua, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Jadi seorang pemimpin kena bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara. Kita kena ada azam. Macam tadi orang pengikut ni telah berazam dan berazam sungguh-sungguh bahawa sampai ke Mekah dia akan melakukan umrah. Tapi walaupun tak dapat, kata tahun ini tak dapat, tahun depan pun boleh datang dapat, dia tetap juga bersungguh-sungguh berazam. Tetap berazam untuk bahawa pada tahun depan dia tak berazam, pada tahun depan aku akan datang ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah ni. Jadi azam mereka semakin tinggi. Sebagai seorang Muslim kena ada azam yang tinggi. Yang terakhir, menepati janji. Bila kita dah buat satu perjanjian, seorang Muslim kena menepati janji. Itu ya Allah ajar. Orang yang tidak menepati janji ni, orang suka menepati janji ini adalah orang bila dia berjanji dia berdusta. Kita tak ingat, lupalah nanti. Kemudianlah kita cerita pasal ni lah, sifat-sifat orang yang menepati orang yang selalu tidak menepati janji. Tapi sebagai seorang Muslim kita kena menepati janji. Murid-murid, perjanjian Hudaibiyah ini mengandungi banyak hikmah. Antaranya ialah membuktikan Islam agama yang cintakan kedamaian. Ramai orang kata Islam ini teroris, Islam ini penganas. Tapi perjanjian Hudaibiyah ini telah membuktikan bahawa Islam bukan agama yang suka kepada peperangan atau keganasan, tetapi Islam adalah agama yang cinta kedamaian. Sebab itu Nabi menerima perjanjian Hudaibiyah walaupun nampak seperti berat sebelah. Dakwah Islam juga semakin berkembang. Dengan perjanjian itu membuktikan bahawa dakwah Islam semakin berkembang. Orang boleh berdakwah tanpa ada pertumbuhan darah. Itu dah menunjukkan Islam bukan satu agama keganasan. Dan inilah titik permulaan. Perjanjian Hudaibiyah ini juga merupakan titik permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Nampak perjanjian Hudaibiyah ini mengandungi banyak hikmah. Ada 3 hikmah yang penting. Yang pertama, membuktikan Islam bukan agama yang membuktikan Islam ini agama yang cintakan kedamaian. Yang kedua, dakwah Islam semakin berkembang. Dan yang ketiga, titik permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Rumusannya yang kita dapat daripada apa yang kita bincangkan tadi ialah daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini ialah kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kepada termenterainya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ini ternyata memberikan kebaikan kepada umat Islam dan faktor utama berlakunya pembukaan kota Mekah. Walaupun kota Mekah belum buka, tetapi inilah titik mula kepada pembukaan, titik mula yang faktor yang paling utama kepada berlakunya pembukaan kota Mekah. Jadi kita sebagai umat Islam harus berterima kasih dengan Rasulullah SAW. Harus cinta pada Rasulullah SAW. Jangan kita lupa kepada Rasulullah. Banyaklah berselawat kepada Rasulullah SAW dalam kehidupan kita seharian, terutamanya selepas kita menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Murid-murid, sekadar itu saja penerangan Ustaz pada pagi ini. Tetapi cuba kita buat satu lagi, kita lihat satu laman inovatif ni. Kita tengok kamu telah dilantik menjadi ketua pengawas sekolah yang baharu. Kita bincang sedikit. Berpandukan kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nyatakan tindakan yang akan kamu lakukan apabila berhadapan dengan situasi di bawah. Kemudian catatkan dalam buku nota. Nanti kamu catatlah dalam buku nota. Kita bincang je. Kamu kena ingatlah, ambil pen, ambil kertas, tulis bila kita bincang ni. Okey, yang pertama, gambar orang bergaduh. Apa tindakan kamu sebagai seorang pengawas sekolah? Kamu dilantik jadi pemimpin sekolah tadi cakap, dilantik menjadi ketua pengawas sekolah. Okey. Tiba-tiba kamu tengok ada berlaku satu pergaduhan. Kita tengok gambar yang pertama ni. Gambar yang pertama ni. Ni gambar ni, gambar yang pertama ni. Gambar yang pertama ni. Ada berlaku pergaduhan. Sebagai seorang pemimpin, apa tindakan yang kamu perlu lakukan? Cuba fikirkan. Okey, maknanya tindakan pertama yang kamu boleh lakukan, pertama, cuba redakan dahulu pergaduhan tu. Tak boleh redakan, pergilah bertemu dengan orang yang boleh membantu kamu, iaitu pihak sekolah ataupun guru-guru di sekolah. Itu boleh membantu meleraikan pergaduhan. Kedua, gambar yang kedua ni, gambar ni. Gambar ini yang kedua. Surau. Pergi surau, kita tengok ramai orang tidur apa yang perlu kamu buat? Kamu perlu, apa yang boleh kita buat kalau kita sebagai seorang pemimpin? Yang pertama, kita boleh masuk ke dalam surau tu, kemas kita susun kasut dulu. Kalau berterabur, kasut-kasut tu berterabur, kita susunkan balik. Tengok kasut tu tak tersusun. Tengok gambar tu kasut tidak disusunkan baik kita belum masuk ke surau. Apa yang boleh buat? Kamu susun kasut ke surau. Kamu boleh masuk dalam tu, kejut kawan-kawan tu dan nasihat. Kamu seorang pemimpin, kamu boleh nasihatkan kawan-kawan kamu. Sekiranya kawan-kawan kamu tidak mahu mendengar nasihat, apa tidak kata air? Seperti biasa, bertemulah dengan guru. Okey, yang ketiga. Jangan sampai aktiviti ponteng kita ini diketahui. Ni tengok dia ni. Ni. Tengok dia punya baca. Jangan sampai aktiviti ponteng kita ni diketahui cikgu. Maknanya murid ponteng sekolah. Kita nampak murid ponteng sekolah. Apa yang kamu buat? Yang pertama, kalau boleh kamu tegur, panggil nasihat. Nasihat kawan bahawa ponteng ni tak baik, apa kesan dia. Kalau tak mahu tegur, kamu tak mampu untuk memberi nasihat, jumpa juga dengan guru, supaya guru dapat memberi nasihat kepada murid yang ponteng sekolah. Dan gambar yang terakhir ni, gambar kita melihat banyak harta benda sekolah, telefon rosak. Apa yang perlu kamu buat ni? Apa yang perlu kamu buat? Kamu perlu menasihati, bagi nasihat kepada murid-murid bahawa gunalah kemudahan yang disediakan dengan baik. Kamu perlu report pada guru supaya guru dapat mengambil tindakan kepada orang yang melakukan kerosakan kepada harta benda sekolah. Kita sebagai murid kena tahu bahawa merosakkan harta benda sekolah ni salah. Tapi kita seorang pemimpin, kita tengok kawan kita merosakkan harta benda sekolah, kita perlu tegur kawan tu. Sebabnya kadang-kadang, contohnya dalam gambar tu ditunjuk telefon awam. Kalau kita rosak, kalau kita ada emergency call, dekat mana kita nak telefon? Kan? Nampak tak dia punya keburukannya bila kita merosakkan harta benda awam. Tapi sebagai kita seorang pemimpin di sekolah tu, kita ketua pengawal, kita kena nasihat kawan-kawan. Kalau kita nampak kawan-kawan itu merosakkan harta benda sekolah, kita kena buat teguran ataupun report kepada guru sekolah. Okey. Itu saja pembelajaran kita pada pagi ini. Ustaz nak kamu buat tugasan nombor 3 ni. Muka surat 141 yang ini. Tugasan ni. Ini saja. Ini saja. Yang 3, Nain, apakah ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad yang kamu kagumi dalam peristiwa Hudaibiyah ini? Apakah tindakan kamu untuk mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawablah, saya sangat kagumi Nabi Muhammad. Antara ciri-ciri kepimpinan Nabi dalam peristiwa ini yang kamu kagum, apa dia? Kamu tulis itu. Peristiwa ini ialah saya kagum dengan cara Nabi menangani orang musyrikin. Saya akan tulislah apa-apa dan saya akan menjadikan Nabi sebagai role model dalam kehidupan. Contohlah, itu contoh
terpulang pada kamu. Yang ini kamu kena fikir sendiri. Ini kamu tengok video ustaz ni, jangan faham nanti, kemudian kamu akan dapat jawab soalan nombor 3 ni. Sila salin di dalam buku tulis AG2. Itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.